Hai, saya Nur Fakira Iwani. Dan hai, saya Muhammad Afif Asmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Reza Ahmad Nizam bin Abdul Rauf, pensyarah kami serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Jadi pada hari ini saya Muhammad Afif bin Asmadi dan Nur Fakira Iwani binti Muhammad Faiza akan melaksanakan tugasan kami iaitu tugasan 3 IDUP 3053. Jadi kami akan membentangkan model reka bentuk Azure dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2 kata arah. Untuk pengenalan, model reka bentuk Azure. Model Azure diasaskan oleh Hinich, Molenda, Russell dan Smaldino membantu guru-guru merancang pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media seperti laman web ataupun menggunakan video. Media dapat digunakan secara sistematik di dalam bilik darjah dan akhir sekali, model reka bentuk Azure ini mengandungi 6 peringkat yang diwakili oleh akronim berikut iaitu A, S, S, U, R dan E. Untuk A, Analyst Learner iaitu analisis murid. Ciri-ciri umum ialah umur, sosioekonomi, tahap ataupun tingkatan, iaitu mementingkan interaksi guru dan murid membantu guru merancang pengajaran yang sesuai. Jadi di sini guru perlu melihat ciri-ciri yang terdapat dalam murid di dalam kelasnya. Seterusnya, kompetensi peringkat masuk. Maksud dia pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang terdapat dalam diri murid itu. Dan akhir sekali, gaya pembelajaran. Merujuk kepada trait psikologi ataupun personality murid. Visual, sama ada visual, auditory, kinestetik, musical, logical. Jadi kita tengok di sini, laman web kami dibina berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada murid tahun 2005 di SK Sri Andika Raja. Mereka seramai 30 orang, iaitu 14 lelaki dan 16 perempuan. Kesemuanya ialah Melayu Islam. Dan kebanyakan daripada mereka tinggal di kawasan taman perumahan berdekatan dengan sekolah iaitu di Taman Air Suda, Taman Desa Kasih dan Taman Inai. Sebahagian besar mereka sangat aktif semasa PDP berlangsung. Mereka merespon dengan cepat di dalam grup Telegram dan sering teruja melakukan aktiviti kuis ataupun latih tubi yang dilaksanakan secara atas talian. Beberapa orang antara mereka telah mempunyai pengetahuan tentang jenis kata arah namun masih tidak dapat mengaplikasikannya dengan baik dalam penggunaan ayat. Kebanyakan daripada mereka dilihat mempunyai gaya pembelajaran yang lebih kepada visual dan auditory, iaitu mereka cepat melakukan aktiviti yang melibatkan penggunaan gambar dan juga rakaman suara. Seterusnya kita pergi kepada akronim seterusnya iaitu S, iaitu state objective ataupun dalam bahasa Melayunya ialah nyatakan objektif. Jadi di sini guru perlu tentukan tahap minimum hasil pembelajaran yang harus murid capai pada sebelum pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pencapaian objektif pembelajaran menunjukkan berlakunya perubahan tingkah laku positif. Akhir sekali, fokus objektif ialah untuk murid mendapat pengetahuan, menguasai kemahiran dan mempunyai peningkatan dalam sikap mereka. Di akhir sesi pembelajaran pula, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 kata arah terdapat dalam video-video yang ditayangkan. Ini berdasarkan laman web yang kami sediakan.
Seterusnya, mempelajari sekurang-kurangnya 4 kedudukan arah bagi sesuatu objek. Dan akhir sekali, mengaplikasikan sekurang-kurangnya 4 jenis kata arah berdasarkan situasi dengan betul dan tepat. Murid boleh menghuraikan isi pelajaran iaitu mengenai kata arah secara kognitif, mengamalkan nilai murni rajin dan berusaha bersungguh-sungguh semasa pembelajaran. Ini adalah cara efektif. Serta mempelajari kata arah sambil menyanyi dan menari. Ini adalah daripada segi psikomotor untuk menjana kemenjadian murid. Seterusnya, yang seterusnya ialah select methods, media, materials, iaitu pilih kaedah, media dan bahan. 3 langkah pemilihan, iaitu yang pertama, tentukan kaedah yang sesuai untuk PDP sama ada dalam simulasi, demonstrasi, latihan ataupun latih tubi. Seterusnya, pilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih, sama ada media tersedia ataupun media format. Dan akhir sekali, pilih ubah suai dan mereka bentuk bahan sumber pembelajaran sambil guru perlu mengambil kira objektif, murid, kos, kepakaran teknikal, peralatan, fasiliti dan masa. Jadi guru perlu bijak dalam merancang berdasarkan situasi yang ada. Jadi kami menggunakan perisian Google Sites. Seterusnya kaedah yang kami gunakan ialah soal jawab, latih tubi, kuis, menyanyi dan menari. Menyanyi dan menari ini adalah dalam kami terapkan seni dalam pendidikan iaitu didik hibur, dan akhir sekali bermain sambil belajar. Media pengajaran yang kami guna pula ialah gambar nota kata arah, audio rakaman suara, video Didi and Friend dan video kata arah, iaitu animasi kucing dan rama-rama bergerak. Akhir sekali, bahan sumber pembelajaran kami ambil daripada YouTube, buku teks, buku aktiviti dan modul. Baiklah, kita berada kepada akronim untuk U. U ni adalah singkatan Utilize Media and Materials, iaitu guna media dan bahan. Dari segi guna media dan bahan ni, guru perlu menyedia dan menggunakan media dan bahan. Kat sini, guru perlu rancang bagaimana untuk menggunakan media dan bahan tersebut. Dan bila bahan tu dah siap, guru perlu semak ataupun preview media dan bahan yang telah dibina tu sebelum digunakan dalam PDP, sama ada bahan tu sesuai dengan murid dan objektif pembelajaran yang hendak dicapai tu ataupun tidak. Selepas itu, guru perlu memastikan bahawa setiap elemen dalam media itu berfungsi dengan baik. Dari segi guna media dan bahan ni, guru perlu sediakan bahan untuk kegunaan dalam PDP. Guru perlu sediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai. Guru perlu sediakan pengalaman pembelajaran untuk murid. Okey, ini adalah penerangan untuk guna media dan bahan berdasarkan Google Sites kata arah. Kat sini, guru memberikan video set instruksi kepada murid-murid, iaitu video Didi and Friends yang bertajuk Jom Bersenam. Kemudian murid akan diberikan soalan berkaitan video set instruksi tersebut, iaitu soalan berkaitan dengan isi tempat kosong. Kemudian murid akan ditunjukkan jenis-jenis kata arah yang akan mereka pelajari. Guru akan memberikan video tajuk pelajaran, iaitu video kata arah, untuk murid belajar dengan lebih lanjut mengenai tajuk pelajaran tersebut. Kemudian murid akan diberikan audio, iaitu rakaman suara dan nota tentang penggunaan kata arah dalam ayat. Buku teks akan dijadikan sebagai rujukan oleh murid-murid untuk mereka fahami tajuk itu dengan lebih mendalam. Akhir sekali, buku aktiviti, modul, kuis dan latih tubi akan diberikan kepada murid-murid sebagai latihan dalam Google Site tersebut. Okey, untuk R pula, iaitu Require Learner Participation, dia adalah mendorong penglibatan murid. Dari sini, untuk mendorong penglibatan murid itu, penyediaan media dan bahan perlu dikira supaya dapat membantu mengekalkan penglibatan murid dalam pembelajaran. Kemudian dalam nak melibatkan murid dalam pembelajaran, kita perlu adakan latihan, kuis, aktiviti penyelesaian masalah dan sebagainya. Dan untuk mendorong pelibatan murid ni juga, kita perlu beri pengukuhan serta-merta. Murid dapat memberi tindak balas daripada proses pembelajaran yang dijalankan.
Okey, dari Google Site untuk mendorong pelibatan murid, terdapat aktiviti latih tubi dan kuis digunakan bagi mendorong murid untuk terus aktif melibatkan diri dalam pembelajaran. Kat sini murid akan berusaha untuk kumpul seberapa banyak markah melalui pemahaman mereka berdasarkan tajuk pelajaran pada hari tersebut. Kemudian kaedah pengajaran menyanyi dan menari diaplikasikan bagi mengelakkan murid berasa bosan semasa mengikuti pembelajaran. Kat sini kita gunakan video Didi and Friends, memandangkan video tersebut merupakan video yang terkenal dalam kalangan kanak-kanak. Kemudian terdapat juga teknik soal jawab digunakan untuk membolehkan murid lebih faham dan dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Dekat akhir pembelajaran juga ada ganjaran iaitu hadiah dan juga motivasi iaitu kata-kata hikmah diberikan untuk mendorong murid agar sentiasa berusaha dan bersemangat dalam pembelajaran. Kat sini kita boleh nampak kat bawah tu ada motivasi iaitu kata-kata hikmah. Akhir sekali adanya aplikasi button agar murid lebih teruja apabila kepautan seterusnya. Okey, akhir sekali untuk E iaitu evaluate and revise, nilai dan semak. Kat sini guru perlu membuat penilaian untuk sebelum, semasa dan selepas PDP dijalankan. Penilaian itu adalah melibatkan aspek berikut iaitu pencapaian murid, iaitu objektif pembelajaran sama ada dah dapat dicapai ataupun tidak. Lepas tu guru akan membuat refleksi dan murid akan buat refleksi juga serta penilaian sendiri. Guru juga akan menilai media dan kaedah yang telah digunakan dalam pengajaran sama ada perlu dibuat penambahbaikan ataupun tidak. Jika ada ralat yang berlaku, pembetulan penggunaan media perlu dilakukan sebelum menggunakan semula media dan bahan tersebut dalam pembelajaran akan datang. Okey, untuk nilai dan semak ini dari segi Google Site tadi, murid dan guru-guru akan melaksanakan refleksi bersama-sama semasa akhir sesi PDP. Kemudian murid akan diberikan ujian secara atas talian iaitu ujian Google Form, ujian pasca untuk menilai kefahaman dan perkembangan pencapaian mereka berbanding dengan ujian sebelumnya iaitu ujian pra. Guru akan memberikan tahap pencapaian dan perkembangan murid melalui ujian yang telah diberikan. Kat sini dalam Google Site itu disertakan ujian pra, kuis, ada 3 jenis kuis dan juga ujian pasca. Okey, untuk rumusan, berikut merupakan apa yang telah dibentangkan sebentar tadi dengan menggunakan model Azure. Okey, sekian sahaja daripada grup 4. Terima kasih.